Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 usaha, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk PDPR kita yang seterusnya, dan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti PDPR pada minggu lepas. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan beri hadiah kepada salah seorang daripada rakan kita yang telah pun mengikuti PDPR pada minggu lepas. Jadi jom kita sama-sama undi siapakah yang akan menerima hadiah pada minggu ini. Jadi kita okey, di tempat yang ke-8, siapakah yang memiliki nombor 8? Oops. Okey, nombor 8 dimiliki oleh Muhammad Rizkin Haikal bin J. Mizam. Okey, tahniah kepada Rizkin Haikal, ini hadiah untuk kamu. Okey, stapler. Okeylah tu stapler kan. Okey, jangan buat stapler telinga sudah. Jadi bolehlah ambil hadiah ni di pondok pengawal sekolah kita. Okey, jadi apa kita nak belajar hari ni? Okey, hari ini kita akan belajar tentang sistem rangka manusia. Okey, sistem rangka. Ini tajuk tahun 5. Baru kita nak masuk tajuk tahun 5 sebab minggu-minggu sebelum ni kita habiskan silibus untuk tahun 4, tuas apa benda semua. Jadi hari ini sistem rangka manusia. Kita tahu kita ada rangka, banyak haiwan-haiwan yang besar-besar, saiznya besar pun ada rangka, dan hari ini kita nak belajar apakah sistem rangka, fungsi rangka dalam badan kita. Dan sebenarnya kalau tahun 4 kita dah belajar tentang haiwan vertebrata dan invertebrata. Ingat lagi tak? Okey, jadi kat situ kita dapati ada haiwan yang vertebrata ni ada tulang belakang. Okey, yang invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Dan bukan setakat tulang belakang je, kita manusia ni selain tulang belakang, kita ada tulang-tulang lain yang mempunyai fungsi masing-masing. Okey, cikgu rasa ramai yang di antara kita ni dah pernah tengok rangka manusia. Secara betul tidaklah, tapi dalam TV, dalam majalah, dalam buku semua dah ada. Dalam buku teks kita pun ada rangka manusia ni macam mana rupa dia. Okey, jadi hari ini objektif kita menyatakan 4 fungsi sistem rangka. Rangka kita ni apa fungsi dia, dan mengenal pasti 4 jenis tulang bagi setiap fungsi dalam sistem rangka. Kita dah tahu fungsi dan tulang-tulang apa yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Okey, jadi untuk objektif yang pertama, menyatakan 4 fungsi sistem rangka. Jadi kalau kita tengok kepala rangka kita ni, badan kita daripada atas sampai bawah, di bahagian atas kita ada kepala kan. Okey, jadi kepala kita pun mempunyai tulang-tulang dan rangka yang tersendiri. Jadi inilah rupa tulang kepala kita, ataupun lebih tepat kita panggil sebagai tengkorak. Tengkorak. Cikgu rasa awak dah biasa dah dengan perkataan tengkorak ni. Okey, dan apa fungsi tengkorak? Kalau tahun 3 kita belajar, kalau tak silap, kita ada kegigian kan. Kita ada rahang atas, rahang bawah, itu untuk kita mengunyah makanan, untuk bercakap dan sebagainya. Itu rahang kita. Okey, tapi di bahagian lain, di bahagian atas sekali, kita ada satu tulang yang permukaannya lebih luas, lebih besar, dan di dalamnya mempunyai satu organ yang sangat penting dalam badan kita, iaitu otak. Otak kita ni kalau cedera, kita akan mati lah. Okey, jadi untuk melindungi otak, kita ada rangka yang melindungi dia, yang kita panggil sebagai tengkorak. Jadi tengkorak melindungi otak kita. Itu fungsi rangka yang pertama. Kalau kita dibaling dengan batu ke, tak adalah batu tu terus kena kat otak kita. Dia akan dilindungi oleh tulang tengkorak kita, ataupun kita terantuk dan sebagainya. Terhantuk, bukan terantuk. Okey, tapi masih tetap kita perlu melindungi kepala kita. Kalau kita menaiki motosikal, kita kena pakai apa dia? Topi keledar kan. Sebab tengkorak kita ni pun bukanlah kuat sangat, dia ada had dia. Kalau terlalu kuat hentakan pun dia boleh cedera dan mencederakan otak kita. Itu lagi bahaya. Okey. Okey, jadi tengkorak melindungi otak, itu fungsi sistem rangka yang pertama, okey, yang diberikan oleh tengkorak kita. Okey, melindungi otak. Nak senang ingatnya, tengkorak lindungi otak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok melindungi juga. Tapi melindungi apa? Organ dalaman. Ini terletak pada bahagian badan. Kalau kita belajar tahun 3, tahun 4, kita belajar tentang sistem. Sistem pencernaan, sistem perkumuhan, sistem pernafasan, sistem penyatinjaan, dan semua sistem ni dia ada organ-organ dia yang berfungsi.
Kat sini kita ada peparu untuk bernafas, jantung juga, hati, perut, di bahagian belakang sana ada ginjal, lepas tu dan macam-macam lagi. Okey. Organ-organ penting dalam badan kita. Ni terletak pada bahagian badan lah. Okey. Di tengah badan kita. Jadi untuk melindungi organ-organ ni juga, dia tidak mempunyai tengkorak, tetapi dia mempunyai tulang-tulang lain yang kita panggil sebagai tulang rusuk. Okey. Tu nampak tak tu, yang sebatang-sebatang ni, macam sangkar burung tu, itu kita panggil tulang rusuk. Dan apa fungsi tulang rusuk? Melindungi organ-organ dalaman. Apa dia organ dalaman? Tu dia peparu, jantung, hati, perut dan sebagainya. Okey, bahagian ini perlu dilindungi kalau kita terjatuh, kita terlanggar sesuatu, dan sebagainya. Dia perlu dilindungi. Kalau tidak, ia akan cedera dan akan memudaratkan kita juga. Okey, jadi kita tengok simulasi video ni, bagaimana rusuk kita melindungi organ-organ kita. Okey, kita saksikan. Okay, katakan plastisin ni adalah organ badan kita. Contohnya peparu. Okey. Contohnya peparu ataupun organ lain lah. Tanpa dilindungi, maksudnya dia macam tu je. Okey. Okey, katakan kita dihentak oleh sesuatu, contohnya macam tu, nampak tak dia lekuk? Okey. Lekuk tu menunjukkan organ kita tu telah pun tercedera. Katakan kita tak ada rusuk, kita cuma ada kulit, lepas tu terus organ. Dia tak ada yang melindungi dia. Dia tercedera. Yang ini pula kita tengok, kata kita letak macam tu. Okey, jadi kertas tu ibarat kita punya tulang rusuk kita. Sekarang tulang rusuk itu telah melindungi peparu kita. Dan cuba kita ketuk dia. Okey. Jadi bila kita tengok, okey, tidak ada kecederaan kat situ kan? Okey, nampak tak? Yang tu kecil-kecil tu tadi masa kita buat dia. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan rusuk itu telah pun berjaya melindungi organ kita. Jadi itu fungsi tulang yang kedua. Fungsi sistem rangka yang kedua, okey, yang diberikan oleh tulang rusuk kita untuk melindungi organ dalaman kita. Jadi dah ada dua fungsi dekat situ. Okey, kita pergi pada fungsi yang ketiga. Okey. Menjadi sokongan dan bantu pergerakan kita. Okey, kita ada bahagian anggota badan yang kita boleh gerakkan. Tangan, kaki dan sebagainya. Peha, okey, dan sebagainya. Okey, jadi contohnya kita tengok tangan. Tangan kita ni, okey, kalau kita tengok, okey, di bahagian bawah ni kita ada dua sepasang tulang. Okey, di bahagian atas kita ada satu tulang yang besar dan tulang ini bersambung di bahagian siku situ. Dan antara tulang ni, okey, kita ada yang warna merah tu kita panggil sebagai otot. Otot atau daging kita lah. Otot inilah yang sebenarnya menarik tulang kita ni, okey, supaya tangan kita itu boleh bergerak. Okey, contohnya kalau cikgu tunjuk sini. Okey, sorry. Okey. Kalau kita boleh tunjuk kat sini. Okey, katalah ini otot ni, okey, dia mengecut. Okey, dia mengecut dan kalau satu mengecut, satu lagi dia akan mengendur. Okey, bila dia mengecut, okey, dia akan menarik tulang ini. Okey, bila dia menarik tulang ni. Dia menarik tulang ini menyebabkan lengan kita boleh angkat dia, gerakkan dia ke atas. Okey? Okey, macam tu. Okey. Kalau pula perkara sebaliknya yang berlaku, contohnya, okey, otot yang ini mengecut. Otot yang ini mengecut. Okey. Otot yang satu lagi ni pula akan memanjang, mengendur dan dia akan menarik bahagian belakang tulang ini dan menyebabkan lengan kita ini dapat kita turunkan macam tu. Jadi tangan kita boleh angkat, kita boleh luruskan dengan adanya otot yang menarik tulang. Jadi kat situ nampak tak fungsi tulang? Ia ditarik dan menyebabkan lengan kita ni boleh bergerak. Okey? Jadi bukan pada lengan ajalah, pada kita punya kaki kita pun macam tu juga. Okey? Jadi kita tengok kita tengok video ni, simulasi video ni, okey, untuk memberi kefahaman. Okey, kita tengok yang cikgu tunjuk sekarang ni
Ini adalah tulang yang satu, yang bawah tu tulang yang sepasang, yang dua. Okey. Tengah-tengah tu kita punya siku lah tu. Okey. Okey, yang merah ni, span ni bertindak sebagai kita punya otot. Okey. Otot di bahagian depan tadi dengan belakang tadi. Katalah otot yang bahagian belakang ni dia mengecut. Okey. Okey, dia menarik kat siku kita tu, kat situ, dan bahagian depan tu dia mengendur, nampak? Jadi tangan kita diluruskan ke bawah. Okey. Jadi sebab otot kita tu dia menarik tulang yang belakang tu. Okey, kemudian otot yang depan pula mengecut, otot yang belakang tu akan mengendur. Dia menarik bahagian tulang yang di bahagian depan siku tu, menyebabkan tangan kita boleh diangkat ke atas, dibengkokkan ke atas. Nampak tak? Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, bahagian belakang mengecut ototnya, dia menarik tulang di bahagian siku tu. Okey, menyebabkan tangan kita boleh diluruskan. Dan kalau kita nak bengkokkan tangan ke depan, okey, otot yang bahagian depan menarik, bahagian belakang mengendur, dan tangan kita dibengkokkan ke atas. Nampak? Okey. Jadi itu macam mana otot menarik tulang dan akhirnya menyebabkan tangan kita boleh bergerak. Jadi kat situ tulang telah membantu pergerakan. Okey. Walaupun permulaannya dimulakan oleh otot, tapi tanpa tulang tangan kita tidak ada apa yang boleh digerakkan. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Fungsi tulang yang keempat menyokong tubuh. Kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah bahagian tulang belakang kita. Nampak tak? Tulang belakang itu terdiri daripada banyak tulang-tulang kecil yang bersambung-sambung antara satu sama lain. Macam kereta api juga. Jadi disebabkan dia bukan satu tulang yang lurus sebatang, dia bersambung-sambung, maka ia boleh dibengkokkan ke kiri, ke kanan, ke depan dan juga ke belakang. Dan kalau kita tak bengkokkan dia, dia akan menyokong kita punya tubuh macam tu. Bayangkan badan kita ni, dia tak ada tulang belakang. Macam mana kita nak duduk, nak berdiri? Okey. Jadi kita tengok video ni. Okey. Katakan plastisin ni badan kita. Okey, ada kepala, ada tangan. Sekarang ini di bahagian dalam plastisin ni tak ada apa-apa sokongan. Plastisin saja. Okey. Dan kita akan dapati nampak tak? Lama-lama dia bengkok ke depan, tak boleh. Dan sekarang ni, okey, cikgu letakkan lidi kat situ. Nampak tak? Okey, kita masukkan lidi kat situ. Lidi ni berfungsi sebagai apa? Tulang belakang kita. Nampak tak? Kita letaklah lidi situ, letakkan kepala di balik. Susah benar nak masukkan dia kan? Okey, letakkan. Okey, macam tu. Dan kita pegang dia. Adakah dia akan bengkok lagi? Tidak, kan? Sebab dah ada penyokong dia. Itulah bagaimana tulang belakang kita melindungi kita. Okey? Bukan melindungi, menyokong kita. Okey? Menyokong badan kita. Okey? Jadi itulah 4 fungsi tulang. Yang pertama tadi untuk melindungi otak, tengkorak. Yang kedua, rusuk, melindungi organ dalaman. Okey? Tulang tangan dan juga kaki memberi pergerakan pada kita, membantu pergerakan. Dan yang terakhir sekali, tulang belakang untuk menyokong tubuh. Okey, jadi kat mana kedudukan tulang-tulang dalam badan kita? Okey, di sinilah dia. Okey, atas tu tengkorak melindungi otak. Ini objektif kita yang kedua. Okey, mengenal pasti tulang-tulang. Tulang rusuk melindungi organ dalaman. Kat situ, kat bahagian badan kita. Tulang rusuk kat situ. Tulang belakang ni bukan bawah sini, daripada bawah sampai ke atas ni tulang belakang kita. Okey. Tulang belakang kita ni. Ni dia. Ni dia tulang belakang kita. Okey. Okey, kat situ. Okey. Dan kita ada tulang tangan dan juga tulang kaki untuk membantu pergerakan tu ada silap ejaan kat situ. Jadi inilah dia tulang-tulang kita yang memberikan fungsi masing-masing. Okey. Jadi cikgu rasa okey, kamu dapat mencapai objektif kita pada hari ini, iaitu untuk mengetahui menyatakan 4 fungsi sistem rangka, okey, dan mengenal pasti tulang-tulang yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi kalau dah faham, bolehlah jawab soalan pada
link yang cikgu beri, dan siapa yang tak faham boleh ikuti pertemuan kita secara Google Meet mengikut link yang telah pun cikgu berikan. Kalau tak sempat nak ikut Google Meet tapi ada pertanyaan, bolehlah hubungi cikgu melalui WhatsApp. Jadi untuk itu kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.